Di dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak buat color grading ataupun kita nak improve color dalam gambar, dalam satu-satu gambar, satu-satu image, daripada warna yang macam dia punya color dia tu macam suram-suram ataupun color yang macam tak berapa nak menonjol. Kita akan cuba tonjolkan gambar itu melalui color grading. Okey, gambar yang anda dapat lihat di sini adalah gambar sebelum dan juga selepas saya melakukan color grading. Okey, kalau yang ni gambar sebelum. Okey, dan ini adalah gambar selepas kita melakukan color grading. Anda boleh dapatkan gambar seperti ini di dalam folder yang telah pun saya sediakan. Okey, untuk langkah yang pertama, saya akan duplicate dulu layer ini. Okey, dengan kita klik kanan dan pilih duplicate layer, ataupun kita copy layer dengan klik Ctrl J. Okey, okey, ini layer yang baru. Okey, so yang seterusnya saya akan gunakan shadow dan juga highlight. Kita pilih pada image, adjustment, dan kita pilih shadow highlights. Okey. Okey, kalau anda perhatikan, kalau kita klik show more option ni, dia ada banyak lagi lah benda yang kita boleh setting, shadow, highlight, adjustment. Tapi kita tak nak setting terlalu complicated sangat. So saya akan hanya set pada bahagian shadow, kita akan letak 30%. Dan highlight pula kita akan letak 10% saja. Okey. Okey. Okey, ini layer ini yang telah pun kita masukkan efek untuk shadow highlight. Saya tulis kat layer. Okey, shadow highlight. Okey, kita boleh tengok perbezaan antara dua gambar. Okey, ini yang sebelum dan ini yang selepas kita masukkan shadow highlight. Okey, untuk yang seterusnya kita akan gunakan curve. Kita akan masukkan curve. Klik dekat bahagian ni. Kemudian saya pilih curve. Kemudian saya akan buat 3 titik. Tengah satu, atas satu, dan bawah satu. Okey, untuk titik yang bawah ni, kita adjust kepada 68. Kemudian saya akan letak yang seterusnya 74. Okey, untuk titik tengah pula saya akan letak 128. Okey, yang tadi dah betul lah kan. And then yang ni kita kurangkan 127. Okey, titik yang ketiga kita letak, tambah 1 sikit, 196. Kemudian ini kita reduce sikit, 187. Okey, ini curve yang kita guna. Okey, so saya nak macam nak cerahkan sikit lah dia punya gambar. Daripada tadi kita masukkan shadow dan highlight tadi, dia macam okey gelap sikit. So kita cerahkan balik dengan shadow dan juga highlight. So efek dia anda boleh tengok jadi macam ni. Okey, untuk langkah yang seterusnya saya akan masukkan selective color. Selective color kita pilih pada layer, new adjustment layer, dan pilih selective color. Okey, klik OK saja. Okey. Okey, untuk selective color saya akan mulakan dengan natural dulu. Okey, kita set natural color. Natural kita akan tambah dia punya cyan kepada 8. Magenta kita tambah next sikit lah. Mungkin 8 jugalah. Saya tak 8 juga. Yellow, okey, 9. okey.
Kemudian black saya tambah 1 Okey, macam tak nampak sangat perbezaan Okey, adalah sikit Okey, kemudian kita akan setting pada merah pula red. Okey, red saya nak up sikit je. Memang tak nak sangat lah, 3 magenta pun kita nak 3 juga. Black kita tambah 1 saja. Okey, sebelum saya teruskan lagi, okey, tak apa, kita habiskan dulu Sekejap lagi saya akan cerita. Okey, untuk yellow pula saya mungkin 5. Okey, 5 okey. Ini kita letak 5 juga, ataupun okay, up sikit lah, 6. Yellow pun 6. Okey, kita punya efek tak macam tak nampak sangat kan. Okay, so sebab dia kita hanya kacau satu color je, warna kuning je kan. So untuk keseluruhan dia tu nanti memang dia nampak lah perbezaan dia Okay, kemudian yellow, green tak payah sebab green tak nampak sangat dalam ni, tak ada hijau sangat So cyan saya tambah 7 lah Oh, ni pun kita nak 7 juga. Pun 7 juga. Hitam saya nak 1. Okey, lepas tu blue tak payah. Magenta pun tak payah, magenta. Okey, magenta pun tak payah. Okey, white. Okey, white ni saya nak macam timbulkan sikit dia punya putih dia tu, nak bagi nampak macam okey, kalau anda nampak perbezaan kalau kita main dia punya level ni. Dia nampak macam shining sikit So saya akan letak okey, mungkin 82. Okey, 82 dah okey. Okey, yang lain saya tak nak kacau cyan, magenta, yellow saya tak nak kacau. Okey, kemudian last kali kita akan ke hitam. Hitam kita tak nak naikkan banyak sangat, kita just sikit-sikit saja. Mungkin 3 okey, magenta pun 3, yellow pun 3, black pun saya tak 3 juga Okey, kita tengok perbezaannya. Dah nampak dia punya perubahan dia Okey, seterusnya ini selective color. Okey, seterusnya saya nak letak sikit color balance. Color balance kita klik pada bahagian ni saya pilih color balance. Okay, color balance untuk midtone saya just kepada red kita beratkan ke merah lah dia ada dua merah, cyan dengan red Okay, kalau anda boleh tengok dia punya perbezaan Okay, untuk red okay, untuk red Okey, untuk midtone kita akan ubah okey, kita akan setting pada bahagian midtone dulu. Okey, kalau okey, kita akan setting pada bahagian midtone dulu. Kalau anda boleh tengok cyan dengan red, magenta dengan green, yellow dengan blue Okay, so anda boleh tengok lah anda nak beratkan ke mana. Kalau nak merah lebih, beratkan ke merah lah dia punya ni positif. Kalau minus ni dia akan jadi cyan lah Okay, so saya nak tambah dia punya merah sikit, mungkin 19 Okay, 19 okay. Kemudian untuk magenta saya up sikit okay, ataupun 15 okay. Kemudian untuk yellow dan blue saya guna 18 okay, saya nak guna 18 okay, ini untuk midtone.
Kemudian untuk shadow pula, shadow kita akan set Sunrise kita akan set 16. Yang ni saya nak letak 20 ataupun mungkin 23. Okey, 23 okey. Yang ni saya nak letak 15 tak okey. Okey, 25. Up sikit lah, 28 okey, shadow. Kemudian satu lagi dia ada 3 shadow, mixer dengan highlight. Kita akan set bahagian highlight pula. Saya akan letak red mungkin 20 ataupun kurang sikit 19. Okey. Kemudian magenta kita akan letak magenta green, kita akan letak mungkin 20, bagi tinggi sikit tak boleh, sorry, saya tak 30 lah, macam over sekat saya tak 28. ok, 28. Kemudian yellow blue saya akan guna 10, tak best 15 ataupun 16, 17. ok, 17. ok, dah pun siap kita punya color balance. Kemudian saya nak letak apa lagi, saya letak photo filter pula. Kita letak photo filter. Photo filter saya akan guna sepia. Sepia kita akan set kepada 70%, 70%. Kemudian saya akan letak satu lagi photo filter. Photo filter untuk ini photo filter yang pertama. Kemudian photo filter yang kedua ni saya akan gunakan deep blue. Untuk deep blue ni kita akan guna kepada 55, up sikit 57%. Okey. Kita akan gunakan kepada 57%. Okey. Okey, ini hasil gambar kita setakat ini. Okey. So kita nak tengok perbezaan lah Saya copy dulu yang gambar yang asal ni. Okey, saya copy dulu gambar yang asal ni, saya nak letak atas sekali. Okay, saya drag je kat atas sekali. Okey, ini gambar yang gambar asal kita lah. Okey, ini selepas kita dah edit Kata kalau anda boleh tengok dia punya perbezaan dia tu dah kira macam agak ketara juga perbezaan dia, dan ada improvement lah untuk efek dan juga color dia. Okey, seterusnya ini photo filter. Okay, ini saya disable dulu dia punya view untuk yang gambar asal. Okey, tadi photo filter kemudian saya nak tambah sikit dia punya, kita nak adjust sikit dia punya vibrance kanan, vibrance. Okey, vibrance dengan saturation. Okey, vibrance kita nak up sikit. Okey, kalau anda boleh tengok perbezaan dia. Okey, mungkin 70%. okey kot. Okey, saturation saya up sikit lagi. Okey, saya cuba letak 30. Okey. Okey, rasanya macam dah okey gambar kita. Okey. Okey, untuk yang seterusnya kita akan okey, ini kita punya color grading dah pun siap. Dah pun siap kita punya setting. Kemudian saya akan cuba sharpkan balik gambar ni. Saya akan duplicate semua layer, saya akan merge dulu layer ni. Sebelum tu saya duplicate dulu. Saya select semua layer ni. Kemudian saya akan klik pada bahagian atas ni dan pilih duplicate layer. Okey. Okey, layer ni dah pun diduplicate-kan kalau anda tengok okey, ini yang pada bahagian yang bawah ni yang tak di-select ni, ini adalah layer yang asal. Yang dia select bahagian atas ni layer yang kita duplicate tu lah. Okay, so kita tak payah kacau apa-apa. Kita biarkan dia terselect dekat sini. So kita akan terus klik pada merge layer. Okay, merge layer. Okay, so dia akan merge kan lah. Dia akan gabungkan semua layer yang kita duplicate kan tadi tu. Okay.
Okay, tak ada beza lah kan. Kalau kita view ni pun sebab gambar yang kita duplicate-kan ni gambar yang sama untuk pada bahagian bawah yang kita detect, yang kita edit tadi. Okay, so untuk yang seterusnya ini saya nak guna untuk kita sharpkan gambar ni so kita akan guna efek apa saya panggil apa, high pass okey, high pass. Okey, high pass. Kemudian okey, kalau anda perhatikan pada gambar ni macam tak nampak sangat tau. Okay, so kita adjust kat sini and adjust kat sini. So okey, kita tak nak naikkan banyak dia punya apa radius dia ni. Sekadar 0.3 pixel saja. Okey, klik okey. Okey, ini saya namakan high pass dulu sorry. IGH. Okey, high pass. Okey. Kemudian layer high pass ni kita akan tukarkan kepada mode linear light linear light. Okey. Opacity saya akan set kepada mungkin 70%. Okey, good. Okey, saya cuba zoomkan sikit Okey. Okey, gambar kita ni besar sikit Okey. Okey, kalau anda boleh tengok, kita tengok bahagian mana Okey, contohlah rambut rambut sini Okey, kita disable dulu view untuk high pass ni. Okey. Okey, kalau anda boleh tengok dia punya perbezaan dia macam sharp sikit Okey. Okey, ini perbezaan gambar sebelum dan selepas. Okey. Kita tengok dia punya helaian rambut ni. Okey. Okey, maksudnya gambar ni okeylah, sharp dia dan dia tak blur lah Okey, ni 50% gambar ni besar. Okey, 25% view. Okey. Dan seterusnya saya nak bagi nampak macam background dia macam gelap sikit lah kan. Okey, kemudian saya akan buat layer baru. Kemudian saya akan gunakan elliptical marquee tool ni lah Kemudian saya akan select bahagian atas ni, tarik sampai ke bawah ni. Okey, bawah sikit lah. Okey. Okey, dia bagi ada macam apa? Macam curve sikit dekat bahagian bucu-bucu ni. Okey, so select ni dia macam bulat je kan. So saya tak nak select yang bahagian tengah ni. Saya nak select sebenarnya pada bahagian tepi ni. Okey, so kita klik ataupun anda boleh pilih select ni dan klik inverse, ataupun dia punya shortcut dia shift control I. Okey, shift control I. So automatic dia akan invert lah select dia ni kan kepada bahagian yang kita nak ni. Okey, kita ke ini layer yang baru saya buat tadi. Okey, kemudian saya akan fillkan bahagian yang kita select ini dengan warna hitam. Okey. Okey, bila kita dah fill warna hitam, kemudian saya akan klik pada bahagian filter dan kita akan pilih Gaussian blur. Gaussian blur saya akan set kepada full 1000 terus. Okey. Okey, lambat dia punya efek ni sebab gambar dia besar sikit. Okey. Saya klik okey. Kemudian okey, kita tunggu kejap Okey, kemudian saya akan setkan kita punya first layer ini kepada normal, mode normal, tapi kita akan ubah dia punya opacity kepada tak habis lagi. Okey, kita ubah dia punya opacity kepada 50%. Okey, nampak sikit perbezaan dah. Okey, so saya akan duplicate layer ni. Saya klik Ctrl J saja, copy layer. Kemudian yang baru layer yang kedua ni pula,
saya akan set kepada overlay. Okey. Kemudian dia punya opacity stay 50%. Okey, dah pun siap kita punya gambar. Okey. Okey, ini kita punya gambar. Ini before dan ini after. Okey. Saya zoom sikit Okey. Kita tengok bahagian yang inilah, bahagian mulut dia Okey, ini before dan ini after. Okey, kita tengok bahagian tangan pula. Ini before dan ini after. Kemudian berbahagian rambut before dan after. Okey. So gambar dia nampak lagi macam dramatik lagi lah nampak lagi dramatik dan color dia pun nampak lagi cantik lah. Okey, sekadar ini dulu untuk tutorial pada kali ini. Selamat mencuba.